Sebelum saya pergi ke Jordan, saya ni satu benda saya tak sonok cerita ni, saya banyak, saya malas tapi cerita pergi kat tuan-tuan. Saya malas nak associate hidup ni dengan diri individu. Sebelum saya pergi ke Jordan, saya duduk di Kelantan, di Nilampuri, kan? Di situ saya saya tahulah orang Kelantan ni, kelebihan dia, kehebatan dia. Saya tengok tiap petang lawan bola saya kuat bertumbuk. Dulu dia ada kampung beruk tu. Jadi dia sebut yang ujung. Kalau taksi tu macam tu macam lah. Beruk. Kalau kau tu memang beruk naik. Saya duduk di Nilampuri. Masa tu saya ikuti kuliah pengajian Tuan Guru ni Abdul Aziz di Dewan Zulkifli. Masa itu saya dengar banyak perkataan Wahabi ni. Tuan Guru ni Aziz, dia berkata Ustaz ni Aziz Wahabi. Dan antara isu yang dibangkitkan ialah isu sifat 20 dan isu makan tupai. Orang Kelantan mungkin tahulah isu tu. Tuan Guru ni Aziz sudah mengkritik tentang pengajian sifat 20 dan menyebut boleh makan tupai. Jadi terkejut geng-geng yang tak mau makan lah. Jadi saya hadir, dia ada kuliah. Masa tahun saya hadir tu, kuliahnya dia tafsir surah Yusuf. Dan saya lihat fikrah dia di dalam memudahkan. Dan memang ada bunyi kuat. Masa tu dia belum menjadi menteri besar, mengkritik aliran lama. Dan saya dengar juga siapa baca kitab fiqh sunnah Wahabi. Dan Tok Guru ni Aziz dia baca. Bila saya pergi ke Jordan, saya dapat ke Saudi, tapi saya pergi ke Jordan dulu. Kemudian peperangan Teluk, Saddam Hussein masuk ke Kuwait, kami disuruh balik, takut dunia Arab berperang. Ni perang Teluk yang pertama, Gulf War, yang the first, yang pertama. Masa tu Arkam berada sana meramalkan bahawasanya dunia Arab akan menjadi padang jarak, padang tukukur melalui Imam Mahdi dia. Tak jadi-jadi. Dan itu yang berlaku kebelakangan ni, yang duk ramal-ramal ni macam-macam dia beramal tak menjadi. Tapi anak murid duk ikut gitu. Di sana memang kita didedahkan. Saya bukan belajar di Saudi, kita belajar di universiti. Di Jordan Ikhwanul Muslimin lebih kuat. Syekh Hamam Sa'id, saya duduk di Suwaileh, siapa belajar Jordan dia kata, ketika tu Syekh Hamam Sa'id hadis, Muhammad Abdul Qadir Abu Faris dah meninggal rahimahullah. Ini dalam fiqh siasi. Depa ni semayang raya tengah padang, start khutbah, lepas daripada semua sebut, start pun memang isma'i ayyatuhal hukumah, dengarlah wahai kerajaan. Start macam tu dah sakan. Tapi di Suwaileh juga ada tokoh yang ramai, mungkin dalam kuliah ni duk sebut, mungkin Dr. Azrul juga sebut, Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, Dr. Salah Abdul Fattah Khalidi. Kami hadiri kuliah dia di Masjid Abdul Rahman bin Auf, seperti mana syekh-syekh yang lain. Syekh Salah mufassir, banyak tulis kitab tafsir, tapi dia punya fokus dia antara yang banyaknya menyerang ataupun mempertikaikan riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat. Apabila saya balik ke Malaysia, saya balik antara semangat yang saya bawa mempertikaikan riwayat-riwayat Israiliyat.
cerita-cerita yang kartun yang dikaitkan dengan tafsir. Masa tu balik umur 25, muda lagi lah, segak lah sikit pedala. Segak ya? Boleh. Dan saya mempelajari beberapa pengajaran. Apabila saya balik dan mula bercakap tentang Israiliyat dan bahaya Israiliyat jika diterima semuanya tanpa penelitian, akan mensasarkan fahaman kita tentang Quran. Yang pertama saya dengar ada ustaz kampung saya kata, dia tu balik negeri Arab anti hadis. Kemudian saya baca kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhab Al-Imam Syafi'i. Fiqh manhaji di atas mazhab Imam Syafi'i. Di dalam tu ada bab kenduri arwah. Tak boleh kenduri arwah. Dan kitab Jawi juga kata tak boleh kenduri arwah. Ketika itu saya dengar dia kata, Ustaz Asri Wahabi. Oh, mula saya berkenalan dengan gelaran kewahabian ini. Kemudian bercakap tentang macam mana bila orang mati upah orang untuk semayang. Nak bayar balik hak di mana dia tak semayang. Tak ada dalam agama demikian. Kata mereka Wahabi. Sedangkan saya belum lagi membaca buku Muhammad bin Abdul Wahab. Saya pernah mendengar nama Muhammad bin Abdul Wahab melalui ceramah Presiden PAS Ustaz Abdul Hadi Awang. Kitabut Tauhid dia sebut. Saya mendengar nama Nasiruddin Albani macam saya sekolah menengah melalui Presiden PAS juga. Dia kata Syekh Nasiruddin Albani ulama hadis yang paling unggul di kurun ini, dia kata. Menyebabkan saya pergi baca buku Silsilah Dhaifah dalam bahasa Melayu dulu masa saya tingkatan tua. Saya rasa kalau tak habis pun hampir habis lah. Saya lebih kurang tuan-tuan juga, rajin juga membaca masa tu. Apabila saya balik, saya cakap hal-hal ni, tak boleh orang mati semayang jenazah kena upah baru pergi semayang. Wahabi. Oi, banyak benar Wahabi ni. Ini belum baca buku Wahabi lagi. Dan bercakap tentang fiqh taisir, mudahkan fiqh. Kenapa nak dipayahkan? Kata mereka Wahabi. Maka lama-lama perkataan Wahabi ni saya dengar. Sedangkan saya belum baca pun fiqh Hambali. Tidak pun membaca mana-mana kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Boleh tanya orang IQ yang belajar di IQ. Tak dibaca buku Muhammad bin Abdul Wahab. Maka hantu Wahabi ni sentiasa muncul. Apa itu Wahabi? Wahabi ya. Saya kadang-kala orang suruh jadi imam di kampung dalam doa Wahabi tu. Kadang-kala saya kunut. Dan cumanya di IQ tu memanglah tak kunut. Itu tempat kita. Tapi kalau saya jadi imam di luar, saya kunut. Di masjid Bang Hulu saya pernah jadi imam. Pagi-pagi saya sembahyang subuh. Dia kalau orang tolak, saya kunut. Tapi bila mereka tengok tempat kita ada tak kunut, mereka kata, puak tu kata kunut sesat. Tuan-tuan, dan apabila kita mula bagi tahu dalam mazhab lain ada pandangan begini sikit, dia kata ustaz tu kata Imam Syafi'i bodoh. Dan inilah yang dibuat
Sehingga hari ini, yang sebahagian anak-anak muda ni yang tak dengar kita, dia percaya. Depa tu kata Imam Syafi'i bodoh, depa kata Imam Syafi'i masuk neraka. Dia create. Ni cerita berapa puluh tahun dulu. Taklah puluh tahun sangat, 20 tahun lebih dulu. Tuan-tuan pernah tahu bahawasanya saya pernah debat dengan Astora Jabat. Ketika itu Astora punya gelombang menulis di dalam utusan. Alhamdulillah selepas debat tu Astora hilang. Tapi orang kata yang mengalahkan Astora pun Wahabi. Lebih dahsyat lagi, mereka kata dia pergi kata Imam Syafi'i itu, dia tak panggil Al-Imam Syafi'i, dia panggil budak Syafi'i. Saya duk heran, kok mana masa bila aku panggil Imam Syafi'i budak Syafi'i? Rupanya saya pernah cerita, semasa Imam Syafi'i masih budak lagi, dia berjumpa dengan Imam Malik. Dia dapat modal tu.